Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jovinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 11 Jun 2020. Tiada kes baru positif COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 355 kes. Berdasarkan infografi Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, bilangan pesakit sembuh di negeri ini kekal 339 orang. 11 pesakit sedang dirawat dalam wad, iaitu masing-masing 3 di Kota Kinabalu dan Tuaran, 2 di Beaufort serta masing-masing 1 di Tawau, Penampang dan Pitas. Jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 5 orang, iaitu 3 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian di Tawau dan Tambunan. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham berkata kluster IPT Sabah tamat, menjadikan keseluruhan 34 kluster ditamatkan. Kerajaan negeri membenarkan beberapa aktiviti dalam Peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP untuk beroperasi semula dari 10 Jun hingga 31 Ogos ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata antara operasi yang dibenarkan seperti rentas negeri, gunting rambut, pasar mingguan, melancong dalam negeri, sambutan Hari Raya Haji dan ibadah korban, pembukaan semula sekolah secara berperingkat termasuk tadika. Pihak kerajaan negeri telah memutuskan untuk membenarkan aktiviti perkara ini yang dibenarkan dalam Peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan seperti berikut. Semenjak 10 Jun sampai 31 Ogos ini. Manakala operasi yang tidak dibenarkan seperti butter trade, pub, klub malam, pusat hiburan, refleksologi, karaoke, taman tema, perarakan keagamaan, kenduri kendara, rumah terbuka, sukan bersentuhan seperti renang, rugby, bola sepak, hoki dan lain-lain, melancong ke luar negara serta perhimpunan orang ramai. Datuk Shafie juga berkata sehingga kini sempadan negara masih ditutup. Kerajaan Negeri Sabah menyumbangkan pelitup separuh muka dan pen sanitasi tangan bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 berikutan sesi persekolahan yang akan dibuka semula pada 24 Jun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata sumbangan tersebut melibatkan 740,112 helai pelitup muka, 60,652 botol pen sanitasi tangan yang diagihkan kepada 221 sekolah kerajaan dan 15 buah sekolah swasta. Dan ini merupakan salah satu usaha pihak kerajaan negeri untuk membantu sektor bukan hanya yang diperlukan pelajaran dan badan-badan lain. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan tersebut kepada Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Mistirin Radin di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, kerajaan negeri juga turut menerima sumbangan bekalan perubatan daripada beberapa syarikat tempatan dan Konsul Jeneral Republik China di Kota Kinabalu, Liang Chide. Dalam pada itu, mengulas mengenai desas-desus ahli parlimen daripada Parti Warisan Sabah Warisan yang dikatakan beralih arah, beliau berkata ianya tidak benar, malah penawaran beberapa jawatan kepada ahli warisan juga dilabelkan sebagai rasuah politik sekiranya terdapat dakwaan tersebut. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS bersiap sedia memastikan kelancaran sesi persekolahan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Pengarahnya Dr. Mistirin Radin berkata pihaknya akan menyediakan garis panduan bermula hari ini kepada semua pengetua dan guru besar bagi membolehkan mereka menyusun atur bilik darjah dan keperluan lain. Mengulas mengenai kaedah pembelajaran berasaskan projek PBL, Dr. Mistirin berkata, PBL mendapat sambutan baik daripada pelajar dan murid di negeri ini. Pihaknya sudah menerima lebih 30,000 hasil PBL tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyempurnakan program ziarah kerenamu anjuran JPNS secara dalam talian di Kota Kinabalu. Dr. Mistirin berkata, program berkenaan merupakan salah satu program rasmi sempena sambutan perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Sabah tahun ini. Biasanya program ini kami buat untuk guru-guru yang kurang sihat lah dan mengikut daerah. Disebabkan tahun ini tuan rumah adalah PPD Penampang, jadi kami pilih guru-guru dari PPD Penampang lah, seperti yang dinyatakan tadi, cikgu dari SK Bahang. Kita berharap
Zara Keranamu ini dapat memberi sentuhan dari segi emosi bahawa pihak jabatan prihatin terhadap situasi semasa guru ini dari segi kesehatannya dan sama-sama merayakan ataupun semangat Hari Guru itu. Lebih 15 guru dan kaki tangan JPNS menyertai program itu yang diadakan secara dalam talian. Naib Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Peter Anthony dijangka dihadap ke Mahkamah Kota Kinabalu hari ini berkaitan kes pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda pada tahun 2012 hingga 2014. Datuk Peter yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah mengesahkan perkara tersebut ketika ditemui pemberita di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kota Kinabalu. Semalam, beliau tiba pada pukul 2.45 petang dan selesai memberi keterangan kira-kira 3 jam kemudian selepas dipanggil untuk kali kedua bagi membantu siasatan kes tersebut. Kemarin, beliau turut memberi keterangan di Pejabat SPRM kira-kira 7 jam. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula semalam menjadi hari yang ditunggu-tunggu khususnya pemilik kedai gunting dan salon kecantikan kerana telah diberi kebenaran untuk beroperasi. Tinjauan kru RTM di salon kecantikan dan kedai gunting di sepanggar Kota Kinabalu mendapati premis tersebut mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan, antaranya pemakaian pelindung muka dan apron pakai buang, pemakaian set sarung tangan dan jarak antara satu kerusi tukang gunting sekurang-kurangnya 2 meter. Pemilik salon Indah Permai Hairdressing Beauty Salon Bibiana Chiu yang ditemui berkata keputusan kerajaan memberi kebenaran memberi kelegaan kepadanya yang bergantung kepada pendapatan daripada perniagaan salon yang telah diusahakan sejak 19 tahun lalu. Dengan sejak anak umum pada PM, so ramai yang buat appointment sudahlah. So kami yang lain kami pun terima, tapi ada yang lain tiada buat appointment tetapi datang mengejut, so kami terpaksa bagi dorang tunggu di luar baris. Tadi kami buka 8.30 mau buat kemas-kemas, ada sudah yang menunggu di luar lah, ada yang datang lagi awal. Okey lah, tapi buat masa ni memang ada susah, macam tidak selesa sikit lah sebab memakai cover apa semua kan, jadi agak panas, mungkin rasa panas and then tidak selesa pandangan, tapi mungkin lama-kelamaan baru biasalah. Sementara itu, pelanggan tetap kedai tersebut, Khairuddin Nasir, menjadi orang pertama berkunjung untuk mendapatkan perkhidmatan gunting rambut sebagai salah satu sokongan kepada pemilik. Hari ini memang awal lagi saya sudah call. Okey, kamu orang buka tidak? So kalau diorang buka dan kami actually mau give support to the friends lah. Because macam di salon kan, diorang sudah saya kira diorang punya regular customer. So itu yang semangat untuk macam give encourage untuk diorang start the business balik lah. Penanda turut diletakkan di luar premis untuk menunjukkan kedudukan pelanggan yang berbaris sambil menjaga penjarakan sosial. Persatuan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumiputera IKS Nita Sabah menyambut baik inisiatif kerajaan mewujudkan pembiayaan mikro penjana RM400 juta yang mana RM50 juta dikhususkan kepada usahawan wanita. Presidennya Datuk Dayang Khatijah Datuk Bakhtiar berpendapat pengkhususan dana RM50 juta kepada usahawan wanita itu jelas membuktikan kerajaan prihatin terhadap golongan usahawan wanita yang berkecimpung dalam industri kecil dan sederhana IKS. Datuk Dayang Khatijah berharap dengan adanya pembiayaan mikro tersebut ia mampu membangunkan semula perusahaan IKS yang terkesan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan 18 Mac lalu susulan penularan wabak COVID-19. Dengan bantuan yang disalurkan kepada usahawan wanita, kita boleh bertahan, kita boleh sustain dan kita boleh terus berkembang. Sekiranya bantuan ini dapat disalurkan dengan lancarnya. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai kemudahan pembiayaan yang diwujudkan kerajaan menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Setakat ini IKS Nita mempunyai keahlian 1,800 orang yang menjalankan berbagai perusahaan kecil dan sederhana di seluruh Sabah.
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM Sabah mengingatkan individu yang tidak menjalankan perniagaan untuk mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP bagi kategori pendapatan selain perniagaan sebelum atau pada 30 Jun ini. Berlanjutan tarikh tersebut dibuat setelah kerajaan bersetuju memberikan penangguhan bagi mengemukakan BNCP tahun taksiran 2019 berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu. Bagi individu yang tidak menjalankan perniagaan, mereka perlu mengemukakan borang BE tarikh akhir pembukaan borang ini yang sepatutnya jatuh pada 30 April 2020 telah dilanjutkan sehingga 30 Jun 2020. Pengarah LHDNM Sabah, Dato' Hajam Laja Alam berkata demikian kepada RTM di Wisma Hasil LHDNM Kota Kinabalu. Katanya pelanjutan masa berkenaan turut melibatkan beberapa urusan percukaian yang lain seperti bayaran cukai yang kena dibayar, penyeteman surat cara dan pengemukaan dokumen audit. Beliau turut mengingatkan orang ramai yang berurusan di premis LHDNM untuk mematuhi ketetapan prosedur operasi standard yang ditetapkan dalam kelaziman baharu. Penggiat industri kecil dan sederhana IKS di Sabah boleh memanfaatkan pemasaran e-dagang melalui aplikasi fuyashop.com bagi menembusi pasaran antarabangsa. Pengerusi Eksekutif Kumpulan Marmas Holdings Sdn Berhad, Datuk Seri Dr. Marajoh Unding berkata, syarikat Bumi Putra Sabah itu menerusi Marmas Data Tech membangunkan aplikasi sistem hybrid yang menggabungkan pelbagai perkhidmatan e-marketplace termasuk urusan perbankan dan pembayaran bil, kiriman wang dan membeli belah dalam satu aplikasi pintar. Menurut Datuk Seri Dr. Marajoh, fasa pertama pembangunan aplikasi ini melibatkan 27 kategori produk dan perkhidmatan akan diperluaskan sebagai vendor utama bagi pengusaha kecil-kecilan memasarkan produk mereka dalam norma baharu berhadapan pandemik COVID-19. Kita mengambil jalan untuk launchingkan hybrid pertama di Malaysia ini adalah kerana melihat kepada komitmen kerajaan untuk melihat semua usahawan ini memiliki tempat di mana boleh mereka menjana pendapatan melalui memasarkan produk mereka dengan lebih pantas. Datuk Seri Dr. Marajoh menyatakan demikian dalam sidang media selepas melancarkan hybrid e-marketplace jenama tempatan pertama di negara ini yang dimiliki sepenuhnya rakyat tempatan di Kota Kinabalu. Fuyashop.com mempunyai jaringan dan rangkaian di 200 buah negara dengan sokongan hampir 18 juta ahli di bawah World International Economic Group WIEG. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Dan saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Dengan itu, saya Jovina Jemlajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.